Dia boleh Ustaz. InsyaAllah boleh mula Ustaz. Ha? Boleh mula Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan jenazah. Yang mana pada minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan sembahyang jenazah. Antara apa yang kita bincang adalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah. Antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalah. Yang mana pada minggu lepas kita sebut wa wassi' mudkhalah. Dan sebenarnya perkataan mudkhalah dia boleh baca dua, wa wassi' mudkhalah dan wa wassi' madkhalah. Ana sebut dah dua minggu lepas. Ana sebut dua kan? Dia boleh baca dua. Wa wasi' mudkhalah atau wa wasi' madkhalah. Perkataan mudkhalah adalah tempat dimasukkan jenazah tersebut. Kalau madkhalah tempat masuk dia. Okey. Itu perbezaan di antara mudkhalah dan madkhalah, boleh baca dua. Ini disebut oleh beberapa ulama yang mensyarahkan hadis ini. Seterusnya kita sambungnya. Katanya wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sallaytum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibn Hibban. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu sembahyang ke atas jenazah, maka tuluskanlah hatimu dalam mendoakannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Imam Ibn Hibban menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Hurairah menceritakan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita supaya kita berlaku ikhlas. Kita ikhlaskan diri kita, hati kita ketika kita berdoa kepada si mati. Ikhlas dengan makna adalah tidak ada riak. Tidak ada riak ketika kita berdoa. Maksudnya kita berdoa, kita minta daripada Allah Ta'ala sungguh. Sedikit pun tidak ada syirik yang kecil. Sedikit pun tidak ada riak ketika kita berdoa. Memang kita minta sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau orang yang rapat dengan kita, yang meninggal dunia, kita rasa mudahlah kita nak ikhlas, kita minta sungguhlah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang tak rapat mana dengan kita, yang meninggal dunia, lepas tu kita memang dijemput semua. Contoh kita ustaz-ustaz ni biasanya dijemput semua. Pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar tapi ada sembahyang jenazah dijemput. YB dan seumpamanya ada sembahyang jenazah dijemput. Jadi apabila duk pergi semua kadang-kadang hati kita tidak ambil berat tentang perkara ini. Sebab benda tu biasa semua. Jadi kalau orang yang kita sayang mati, apa semua sekali, ibu bapa kita mati, memang mungkin kita ikhlas dalam doa. Cuma ana bagi penekanan di sini kerana
benda hak yang kadang-kadang benda hak yang kita tak sedar, hak yang kita terlepas pandang, hak yang kita lalai. Jadi benda hak yang kita tak sedar, hak kita terlepas pandang, kita lalai, ini benda hak yang perlu ditekankan. Jadi kalau imam, ustaz-ustaz, pelajar-pelajar, orang hak yang ketua-ketua masyarakat, tak kira lah siapa pun. Jadi apabila ada kematian, dia pergi, ada kematian, dia pergi, ada kematian, dia pergi, kadang-kadang 2-3 tempat sehari-hari. Jadi akhirnya dia rasa macam biasa dah menghadapi sembahyang jenazah. Akhirnya dia lupa untuk memperbaiki hati dia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jenazah tersebut. Sedangkan apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita kena ikhlaskan doa kita ketika kita berdoa untuk jenazah tersebut. Doa yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan biasa di tempat kita, biasalah di tempat kita, lepas daripada sembahyang jenazah, orang bagilah sedekah kepada orang yang datang. Dan biasanya orang-orang yang tertentu dah ambil dah. Tapi kalau biasanya orang-orang setengah orang ambil lagi. Dan apabila ada sembahyang jenazah ni, ada setengah tu pakai nak duit je. Tak kira dah bab lain. Jadi masalah bagi tu nombor 2 tu perbincangan lain. Bagi kepada orang yang datang sembahyang jenazah tu bagi duit, niat sedekah tu tak ada masalah. Hak tu sebenarnya tak ada masalah. Niat sedekah tak ada masalah. Dibolehkan. Bahkan sedekah untuk si mati sebenarnya sepakat ulama menyatakan dia bermanfaat untuk si mati. Kita bukan nak bincang bab tu, kita nak bincangnya apabila benda tu menjadi adat kebiasaan, akhirnya kadang-kadang hak yang nak terima sedekah tu hak yang jadi utama. Jadi hak yang kita utamakan. Jadi lupa dah untuk ikhlaskan doa untuk jenazah tersebut. Kita kena jagalah. Sebab Rasulullah minta, Rasulullah tuntut kepada kita, fa'akhlisu lahu du'a, mungkin ikhlaskan untuk jenazah itu doamu untuk dia. Sebab doa yang ikhlas, doa yang ikhlas saja yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak menerima kalau tidak ada keikhlasan. Jadi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sesuatu amalan melainkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, nak mencari wajah Allah, keredaan Allah, dan jarang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni penting. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Hurairah. Ni banyak ni. Jadi hadis sebelum ni pun Abi Hurairah dan sebelum daripada ni pun Abi Hurairah. Jadi banyak hadis sebelum ni Abu Hurairah, lepas tu ni tadi yang kita baca pun Abu Hurairah, ni pun Abi Hurairah. Dia hadis yang paling banyak sahabat ataupun sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Sebab itulah ada sebahagian daripada musuh Islam, dia cuba mencari kelemahan yang ada dalam Islam. Agama Islam sebenarnya tidak ada kelemahan. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Mana mungkin agama yang ada kelemahan diredai oleh Allah, sedangkan agama yang diredai oleh Allah adalah agama Islam. Wa raditu lakumul Islam dinan. Agama Islam tidak ada kelemahan. Hak yang lemah, hak yang kurang sebenarnya adalah penganut agama Islam itu sendiri. Kita sebenarnya hak yang lemah, kita hak yang banyak kekurangan. Agama Islam tidak ada kekurangan. Agama Islam tidak kurang, tidak lemah agama Islam sebenarnya. Namun ada musuh-musuh Islam, dia cuba cari dalam agama Islam apakah kekurangan yang ada untuk dia jadikan sebagai senjata yang akan guna untuk tembok balik Islam itu sendiri. Maka dia tengok sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Maka ada sebahagian daripada musuh Islam yang cuba mempertikaikan Abu Hurairah itu sendiri. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu boleh dikatakan sebagai rukun lah, sebagai rukun kepada ataupun kepada hadis itu sendiri, kerana banyak hadis diriwayat daripada beliau. Okey, itu secara sepintas lagi lah kita sebut. Katanya
daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia telah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersegeralah dalam menguburkan jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, asri'u bil janazah, mu kena bersegera dengan jenazah. Kerana jika jenazah orang yang baik, bererti kamu menyegerakan kebaikan itu. Dan jika jenazah selain daripada itu, bererti kamu bersegera membebaskan keburukan daripada bahumu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya isra' bil janazah. Maksudnya isra', kita percepatkan jenazah. Cepatkan dengan pengurusan jenazah. Maksud isra' bil janazah dalam hadis ni benda sebenarnya maksud dia. Maksud segera dalam pengurusan jenazah yang dituntut oleh Rasulullah dalam hadis ni, asri'u bil janazah. Apakah yang dimaksud sebenarnya? Ulama sebenarnya dalam perbincangan berkenaan dengan isra' bil janazah ataupun dalam mensyarahkan hadis ini, ada dua pandangan. Pandangan kebanyakan ulama, pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama, bahawasanya isra' bil janazah dengan makna bawa jenazah, usung jenazah pergi kubur tu kena cepat. Maksudnya isra' bil janazah yang dituntut oleh Rasulullah adalah ia merujuk kepada kita usung jenazah ke kubur saat ni kita kena usung cepat. Maksud cepat saat itu bukan siapa ke berlari. Bukan siapa ke berlari. Maksudnya laju seperti daripada jalan biasa. Maksudnya cepat sikit pergerakan kita, bukan berlari. Berlari siapa ke kocok mayat, duduk atas tu. Tu tak kena. Baik, bukan slow dah pakat menengok belakang ni mati dah. Jalan pijak semut pun dah apa slow. Bukan gitu. Jalan cepat. Itu hak yang dituntut. Jalan cepat. Okey, maksud asri'u bil janazah adalah kita bawa jenazah kubur saat ni tu dengan cepat. Ikut cepat. Jangan lambat-lambat. Okey, boleh faham. Itu yang dimaksud dengan asri'u bil janazah menurut pandangan majoriti ulama. Kenapakah majoriti ulama berpandangan demikian? Kerana pada hujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya jenazah itu adalah jahat, maka kejahatan kamu telah letakkan daripada bahu-bahu kamu. Tengok Rasul kata ni. Pada penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika jenazah selain daripada itu, maksudnya jenazah itu bukan jenazah yang baik, bererti kamu bersegera membebaskan keburukan daripada bahu. Menjadi mu letak hak yang mu pikul saat ni tu, mu letak cepat-cepat. Mu letak lama benda hak yang buruk berada di atas bahumu. Okey, nampak? Sebab itulah majoriti ulama, apa maksud majoriti? Kebanyakan ulama mengatakan asri'u bil janazah, maksudnya bawa jenazah kubur kena cepat. Baik. Namun ada sebahagian daripada ulama dia kata perkataan asri'u bil janazah sebenarnya bukan hanya khusus untuk bawa jenazah kubur, bahkan semua pengurusan jenazah kena cepat-cepat. Baik. Pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya pengurusan jenazah dituntut dilakukan dengan cepat. Memang hal tu sepakatlah. Cuma hadis ni tidak merujuk kepada kesemua. Merujuk kepada benda bawa dengan cepat. Maksud hadis ni. Tapi bukanlah bermakna majoriti ulama berpandangan bahawasanya hak selain daripada bawa mayat kubur nak lambat pun tak apa. Tak. Kan? Dalam pengurusan jenazah kita kena urus dengan segera. Tidak boleh kita melewat-lewatkan, menangguh-nangguhkan pengurusan jenazah sampai ke berubah jenazah itu sendiri. Tak boleh. Itu adalah salah. Baik. Jadi, hak yang paling comelnya, hak yang dituntut oleh syarak, apabila mati, terus kita uruskan jenazah tersebut. Kalau sekiranya tak ada benda-benda lah. Kalau ada melibatkan benda duduk hospital, nak buat ni. Nak buat ni, takkan nak pergi balah dengan hospital, kalau nak tanah lalu. Tak boleh, kita ada proses-proses dia. Ataupun hak yang melibatkan kes jenayah dan seumpamanya, ada proses-proses dia. Itu kena ikutlah undang-undang hak yang
ditetapkan oleh pihak pemerintah. Sekiranya benda tu tidaklah menyalahi syarak. Kalau menyalahi syarak, tidak boleh kita taat kepada makhluk apabila menyalahi syarak. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ikutlah apa yang ditetapkan oleh pihak pemerintah kalau sekiranya benda tu bukanlah benda maksiat. Jadi kalau dia melibatkan jinayah dan seumpamanya mungkin polis nak buat siasatan apa semua sekali kan, maka tak apalah, lambat sikit. Tapi kalau hanya nak tunggu anak, tak payahlah, nak tunggu anak. Anak duduk mana ni? Duduk Kuala Lumpur. Dah berapa jam lagi siapa? Siapa ada dalam 10 jam lagi siapa? Ada 10 jam lagi. Dah banyak, lama mana dah mati? Mati dalam 8 jam lebih dah. Jangan duduk tunggu lah. Jangan duduk tunggulah. Tunggu-tunggu pun kadang-kadang anak siapa pun tengok nangis. Orang sembahyang tak sembahyang pun. Tak ada manfaat sebenarnya. Hak yang manfaat apabila seorang mati adalah doa daripada anak kepada dia dan kebaikan yang dilakukan oleh anak, iaitu sedekah untuk si mati. Nangis tidak memberi manfaat sebenarnya kepada si mati. Tapi bukanlah dosa nangis. Nangis tak dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata ketika anak dia meninggal dunia, ketika cucu dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menitiskan air mata. Tetapi sebenarnya apa hak yang penting adalah kita buat benda hak yang ditutup di syarak. Dah nak buat warna, dia duduk jauh. Dia duduk jauh nak buat warna, dah nak tunggu. Kalau dia duduk dekat-dekat, kita boleh tunggu buat sekejap. Jadi dia balik lah. Nak balik tak ada masalah. Balik. Sebab banyak lagi harta saka nak bagi lagi. Nak bagi harta saka pula. Balik ya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sebab apa mu kena cepat bawa mayat ke kubur? Sebab apa kena cepat? Kerana kalau sekiranya mayat saat itu adalah orang yang baik, maka mu saat itu telah menyegerakan kebaikan untuk. Sebab mayat apabila dia masuk ke alam kubur ataupun kita tanang dia, dia masuk ke alam kubur, kita tanang dia, maka ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada nikmat-nikmat orang yang baik, dia dapat dah nikmat dalam kubur. Itu maksud dia. Orang yang baik, dia dapat dah nikmat dalam kubur. Orang yang baik dapat dah nikmat dalam kubur. Bukan zakat dalam kubur, bahkan sebelum daripada dia menghembuskan nafas. Ketika dia nazak tu ada dah nikmat dia dapat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya ila akhiril ayah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mereka itu berkata Tuhan kami adalah Allah. Dia beriman kepada Allah, dia beriman. Thumma istaqamu, kemudian mereka itu beristiqamah. Dia istiqamah, maksud dia istiqamah, dia berada di atas jalan yang betul. Daripada sudut akidahnya dan daripada sudut apa hak yang diwajibkan kepada dia buat, dan apa hak yang dilarang kepada dia tinggalkan. Itu maksud istiqamah. Sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka. Malaikat turun. Pakat mari. Bila? Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut bahawasanya ketika dia nak mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat pakat sambut dia. Pakat mari, pakat ra'i dia. Sebab dia nak tinggal dah dunia ni. Nak masuk kepada alam lain dah ni. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat tu bagi kata-kata semangat kepada dia. Tekah dia susah. Alla takhafu, mu jangan takut, jangan takut. Wala tahzanu, mu jangan berduka cita. Jangan rusing, jangan duka cita. Mu jangan takut. Mu jangan takut. Mu jangan duka cita. Mu jangan takut benda hak yang akan datang. Mu jangan takut. Dan mu jangan berduka cita di atas benda hak yang mu tinggalkan. Sebab benda hak yang akan datang, hak yang Allah Ta'ala akan bagi kepada mu, jauh lebih baik daripada benda hak yang mu tinggalkan. Wa abshiru bil jannah. Hendaklah kamu bergembira dengan dapat syurga. Tengok. Kang nikmat tu kang. Tak dapat lagi syurga tapi keluar rezak. Keluar dah. Keluar dah. Keputusan bahawasanya dia adalah ahli syurga. Nikmat ada. Allah sukanya, gembiranya. Ke tak gembira? Oh, gembira. Tidak gitu. Memang cukup gembira. Kalau misalnya Salihin. Mak telefon, Salihin, ni ada dah
siap dah kesalahan seorang orang puang ni nak suruh persalin nikah dah. Semua mak tanggung belaka pun sekali. Allah. Gembira tak kesalahan? Habis headset we orang belaka tak? Suka sangat. Ke tak? Tengok, gembira. Ni bukan nikah. Bukan pangkat. Tak itu. Kita ni PKP. Tiba-tiba kajak istiar. Okey, PKP tak ada dah. Allah, gembiranya kita. Boleh pergi jalan pula. Boleh pergi menderu, boleh pergi situ, boleh pergi sini. Kan, gembira kan? Memang cukup gembira. Baik. Jadi, Allah Ta'ala suruh malaikat bagi berita gembira kepada dia. Dapatlah syurga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaklah kamu bergembira. Ni berita gembira dia dapat ni. Dengan syurga yang kamu telah dijanji. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami, kata malaikat, adalah pembantu-pembantu kamu ketika kamu hidup di atas dunia, ketika kamu di akhirat nanti kami akan jadi pembantu. Allah. Kang, hebat kan? Jadi sebab itulah orang yang mati kalau dia baik, maka nikmat sedang menanti dia dalam kubur. Maka kalau dia baik, mungkin dia cepat atur dia supaya dia dapat ambil nikmat tersebut. Kena cepat. Okey, nampak? Satu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia saat itu sebalik. Maksudnya bukanlah orang yang baik, orang yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang jahat, bukan orang yang baik. Maka ketika tu kita telah meletakkan keburukan daripada bahu-bahu kita. Buat benda duduk pikul benda hak tak pakai. Buat benda duduk pikul benda hak tak molek. Duduk atas bahu kita. Jadi benda yang tak comel, kita jangan letak di atas bahu kita. Cepatkan. Tinggal perkara tersebut daripada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ni juga ada suatu benda sebagai pengajaran yang kita dapat daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ni di antara benda yang kita belajar daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa jua benda yang tak comel, kita kena jauhkan daripada diri. Apa benda jua benda yang tak comel, kita kena jauhkan daripada diri kita. Apa benda yang tak comel, kita kena jauhkan daripada diri kita. Kawang. Kalau misalnya kawang akan merosakkan agama kita, maka kita kena jauhkan kawang. Kalau handset akan merosakkan agama kita, akan merosakkan diri kita, maka kena jauh. Tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ni kita dapat mengambil suatu pelajaran bahawasanya benda yang tak molek jangan kita letak pada diri. Jauhkan. Orang yang nak jadi comel, dia kena jauhkan benda yang tak comel daripada dia. Okey, boleh faham? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan qila wa man qiratani qala mithlul jabalain al-'azimain muttafaqun 'alayh wali Muslim hatta tuda'a fil lahad. Maksudnya daripada Abi Hurairah lagi radhiyallahu ta'ala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hadir dia syahid al-janazah, yang hadir ketika seorang meninggal dunia sehingga dia sembahyang, sehingga dilakukan salat ke atas jenazah tersebut. Jadi apabila orang mati, dia dengar orang mati, dia pergi. Cakap kita pergi, dia melawat kematian. Di istilah di tempat kita benda, melawat kematian. Jadi apabila dengar orang mati, dia pun pergi melawat. Dia duduk tunggu tempat orang mati saat ni tu sehingga orang sembahyang. Sehingga orang sembahyang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya satu qirat. Dia dapat satu qirat. Itu ganjaran yang Allah Taala bagi, satu qirat. Dan barang siapa yang hadir kematian seseorang,
sehinggalah ditanam. Siapa ke orang tanam? Maksudnya dia apabila dengar orang mati, dia pergi. Lepas orang semayang, dia ikut pula pergi kubur. Siapa ke tanam? Maka fadahu qiratan. Maka dapat baginya 2 qirat. Maka sahabat Nabi SAW tanya Rasulullah. Sahabat tanya, apakah itu 2 qirat? Maka Nabi SAW menyebut bahawasanya 2 qirat ini adalah seumpama 2 bukit yang besar. Kata Nabi SAW, 2 qirat ini adalah seumpama 2 bukit yang besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Muslim menyebut bahawasanya sehingga kan diletakkan dia dalam liang lahat. Diletakkan dia dalam kubur. Jadi dia tunggu sampai ke selesai orang tanang. Maka dia dapat berapa ganjaran? 2 qirat. Banyak mana 2 qirat? 2 bukit yang besar. Bukit ni besar dah bukit. Tapi diletakkan perkataan besar ni bukan bukit kecil. Bukit besar sungguh lah. Di Terengganu ada bukit besar bukit kecil di Terengganu. Tapi bukit besar di Terengganu tak besar mana? Bukit besar. Ke besar Mazi? Tak besar mana Kang? Bukit kecil. Dah tinggi mana Kang? Kita kat Terengganu, dia ada bukit kecil bukit besar sekarang. Bukit besar tak besar mana? Bukit besar. Kalau misalnya dengan bukit-bukit yang kawasan kat Tasik Kenyir, tu rasa besar. Tasik Kenyir lagi tak? Ke tak gitu? Tak besar mana bukit besar? Baik. 2 bukit besar. Besar Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada dia. Tengok. Baik. Jadi apabila kita dengar orang mati, kalau sekiranya kita tidak terikat dengan pembelajaran, kita duduk kampung, kalau duduk pondok tak boleh lah. Duduk madrasah tak boleh lah. Jadi dengar orang mati, kita pergi. Orang duduk belajar, tak boleh. Itu salah. Itu tak boleh sebab kita terikat dengan dengan peraturan. Macam kita orang tengah kerja, orang punya orang mati, pergi kat orang mati sekejap, start pada awal pagi sampai ke petang. Pergi kat orang mati. Siapa siap tanang. Tu dia panggil potong kerja. Melainkan kalau ada dipanggil dia, ada izin daripada boh ke apa semua sekali. Itu masalah lain. Tak boleh awak gitu. Baik. Kita kena tahu benda mana hak yang diwajibkan dan mana benda hak yang disunatkan. Hak ni sunat. Manakala ikut apa hak yang ditetapkan oleh majikan kita, hak tu adalah wajib sebab kita bekerja kan. Baik. Jangan kita mendahulukan benda yang sunat dan mengabaikan benda hak yang diwajibkan. Hak tu salah. Baik. Seterusnya katanya walil Bukhari man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yufragha min dafniha fa indahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhud. Menurut riwayat Imam Bukhari melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa yang menghantar jenazah yang muslim, dia hantar, dia tabi'ah ni dia follow lah jenazah. Yang mana dalam hati dia saat itu dengan dia beriman, dia percaya, dia beriman, dia beriman ni maksudnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia percaya kepada ganjaran yang Allah Taala akan bagi. Dan dia mengharapkan redha Allah. Dia mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya dan dia mengharapkan redha Allah. Dia tak makna lagu tu, dia ihtisaban, maksudnya dia mengharapkan ganjaran daripada Allah, imanan wa ihtisaban. Dia beriman serta dia mengharapkan ganjaran daripada Allah. Pendek kata mesti dia kena ikhlas. Dia buat perkara tersebut mesti dia ikhlas. Sehingga dia ikut saat itu mayat sehingga selesai semayang dan sehingga selesai tanang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia pulang dengan membawa 2 qirat. Setiap satu qirat seperti bukit Uhud. Seperti bukit Uhud. 1 qirat seperti bukit Uhud. Bukit Uhud ni ada satu bukit yang besar yang terletak di pinggir Madinah. Tempat yang berlakunya satu peperangan yang besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai peperangan Uhud. Di kaki bukit Uhud ada lebih kurang dalam 70 orang sahabat Rasulullah
yang gugur syahid? Berapa orang? Tak ingat. Jadi, anda tak ingat dengan angka yang lebih tepat. Begini. Jadi, di kaki Bukit Uhud, ada kubur syuhada. Antaranya adalah puak saudara Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bukit Uhud besar. Orang pergi melawat Bukit Uhud. Orang tak naik pun atas Bukit Uhud. Orang duduk di atas Bukit Pemanah je. Bukit Pemanah. Bukit Pemanah tak tinggi mana. Bukit Uhud, bapak Bukit Uhud. Besar Bukit Uhud. Kalau dia pergi melawat jenazah sampai ke selesai orang tanang, maka dia balik dengan membawa ganjaran yang cukup banyak mana? 2 Bukit Uhud. Allah, banyaknya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, katanya wa an Salim an abihi radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Rawahu al-khamsah wa sahahu Ibn Hibban wa a'allahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bil irsal. Daripada Salim, daripada ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu. Ayah Salim adalah Abdullah bin Umar. Salim adalah anak siapa? Anak Abdullah bin Umar. Salim adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Dia anak kepada Abdullah bin Umar, cucu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim dia tidak sempat dengan Rasulullah. Dia adalah tabi'in. Jadi Salim dia anak murid kepada ayah dia. Anak murid kepada Abdullah bin Umar. Daripada Salim, daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa dia, yakni Abdullah bin Umar, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, mereka berjalan di hadapan jenazah. Hadis riwayat 5 orang ulama hadis, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Namun Imam An-Nasa'i dan sekelompok ahli hadis, ulama hadis, menilai hadis ini ataupun menilai hadis ini gini. Namun Imam An-Nasa'i menilai hadis ini sebagai dhaif, dan sekumpulan ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis mursal. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis marfu'. Hadis hadis yang dilakukan oleh Nabi sallallahu, maksudnya perbuatan Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di hadapan jenazah. Ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis marfu'. Maksud hadis marfu' adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara benda yang dituntut, yang syarak tuntut kepada kita adalah kita ikut jenazah sampai kubur. Masa kita ikut jenazah sampai kubur tu, lagu mana cara? Adakah kita jalan belakang jenazah ataupun kita jalan depan jenazah? Jenazah kita jalan depan, ataupun jenazah duduk depan, kita duduk belakang. Dalam hadis ni Salim menceritakan ayah dia khabar ke dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, toki dia, datuk dia, kalau jatuh mayat kubur, dia akan jalan depan. Jenazah duduk belakang, dia jalan depan. Okey, boleh faham tak? Kita jatuh jenazah kubur, kita jalan mana? Jalan depan, jenazah duduk belakang. Jenazah duduk belakang, nak jalan mana? Taklah orang pikul dia lah. Bukan boleh pikul belaka. Kau boleh pikul belaka kalau ada 50 orang yang nak jatuh jenazah kubur. Berapa orang boleh pikul? 50 orang boleh pikul. Nak pikul mana? Faham tak? Hak pikul mungkin dalam 8 orang, 7 orang. Hak lain-lain lagi ya. Nak buat mana? Kena duduk atas tu agak. Kang, jalan lah.
iring jenazah pergi kubur. Dan nak jalan mana? Okey. Dalam hadis ni menyebut Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jalan depan. Maka kata ulama, mazhab Imam Syafi'i berpandukan kepada hadis ini bahawasanya disunatkan kepada orang yang ikut jenazah ketika dia berjalan kaki. Kalau kita ikut jenazah dalam keadaan kita berjalan kaki, afdal kita jalan depan, jenazah duduk belakang. Hak tu lebih afdal. Tapi kalau kita jalan belakang sekalipun tak ada masalah. Bukan kata tak boleh. Cuma mana comel kita jalan belakang dengan depan, hak paling afdal kita jalan depan. Kita jalan depan, hak tu hak yang paling afdal. Okey, faham? Dan kalau kita nak jalan belakang, nak jalan tepi kanan kiri, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, ni bagi orang hak yang berjalan. Manakala orang hak yang menaiki kenderaan, paling afdal dia ikut di belakang, bukan di depan. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Ar-rakibu yasiru khalfal janazah," kata Rasulullah. Orang yang naik kenderaan, dia berjalan di belakang jenazah. "Wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha." Manakala orang yang berjalan, dia berjalan di hadapan jenazah, di belakang jenazah, di kanan jenazah, di kiri jenazah. Tapi yang penting dekat dengan jenazah, jangan jauh. Okey, itu kata Nabi SAW. Jadi, berpandukan kepada hadis ini, yang pertama sekali, orang yang semayang, orang yang ikut jenazah, kalau dia naik kenderaan, boleh belaka. Dia nak jalan depan pun tak apa, nak jalan belakang pun tak apa, tapi yang paling comel dia naik kenderaan tapi dia ikut belakang. Manakala orang yang jalan kaki nak jalan depan, tak apa, belakang, tak apa, kanan, tak apa, kiri, tak apa, cuma yang paling afdal adalah depan. Okay, habis. Seterusnya kata dia, wa an ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Jadi untuk hari ni, untuk malam ni, kita kena berhenti sini dululah. Kita isyak pukul 8. 8.33. Kemamang dengan Kuala Terengganu tak sama. Tak apalah, kita untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Minggu akan datang kita akan sambung balik insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita bincang, apa yang kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil qawli wal amal. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil qawli wal amal. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hai baru.